create new money. Create new money. So Ali datang pada saya, Ali pinjam RM10. Okey, saya charge interest pada Ali 10%. So dalam sebulan Ali perlu bayar balik RM11 kepada saya. Okey, RM11 kepada saya. Di mana datangnya RM1 tu? Mana nak datangnya RM1? Total money supply, kalau kita tengok dalam ekonomi, total money supply ialah total cash dan total deposit. Cash yang ada dalam pasaran dan total deposit. Total cash yang ada ialah RM100. Total deposit setelah dikreatkan RM10. Jadi total money supply dalam ekonomi RM110. Tetapi Ali, sebab dia ambil hutang daripada bank, dia perlu bayar dalam sebulan RM11 kepada bank. Jadi di mana datangnya RM1 tadi? So RM1 ni memang tidak ada dalam ekonomi. Kalau keadaan ni macam ni je, kalau keadaan ni statik macam ni je, selepas 10 bulan, Ali tak akan mungkin membayar RM11 kepada bank sebab RM1 tu memang tidak wujud. Dia ada virtual scarce of virtual money in the economy. Sebab memang RM1 tu tak wujud. Jadi apa yang berlaku ialah sistem perbankan ini perlu create more and more money untuk sustain that virtual scarcity of money. Maksudnya, okey, RM1 tu tak ada. Kita bagi lagi hutang. Kata lagi Abu datang. Abu dapat RM10. So total money supply sekarang ni dah naik kepada RM120. So Ali tadi kena bayar balik RM11. So RM1 tu ada kan? Dah tambahan kepada sistem ekonomi tu RM10 lagi. So RM1 Ali tu boleh dapat. Tapi Abu nak kena bayar RM11 kepada bank. Okay. RM1 dah pergi kepada Ali tadi. So yang tinggal RM9 kepada Abu. Jadi Abu pula kena cari RM2 lagi yang tak ada dalam pasaran untuk bayar principal dan juga interest kepada bank. Dan macam mana nak selesaikan masalah ini? Create more money, bagi lagi hutang. So bagi lagi hutang. So sistem perbankan ini, sebab itulah kita ada business cycle. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap crash. Sebab dia berasaskan kepada sistem yang by default dia collapse. By default memang akan ada krisis. So krisis tu dah ada dalam sistem dah. Bukan krisis ni berlaku sebab benda-benda yang di luar dalam sistem. Sistem tu sendiri akan membawa kepada krisis. Sebab bank tu sendiri akan create bank tu is necessary for the bank to create more money to sustain the interest based banking system. Okay. Jadi kalau tak adanya interest ni, jadi tak adalah berlaku virtual scarcity of money in the system. Jadi apabila sistem perbankan juga menggunakan kaedah yang sama, iaitu memberikan produk-produk dalam bentuk hutang, dia juga walaupun dia kata dia tak mengenakan sebarang interest, tetapi dia menggunakan murabahah dan sebagainya. Sama juga kita bayar, kita pinjam 100 kena bayar 100, 1100 contoh. Kita pinjam 100 kena bayar 110 misalnya. So that komponen tambahan itu, dia punya implikasi ekonominya sama dengan riba. Jadi walaupun kita menggunakan sistem perbankan Islam yang daripada syariahnya, syariah compliant, maksudnya kontrak yang halal dan sebagainya, tetapi implikasi ekonominya sama dengan sistem yang berasaskan hutang dan riba. So money akan jadi sistem tu sendiri akhirnya akan ada systemic failure, ada kegagalan sistemik dalam sistem tu sendiri. Kita tak selesaikan masalah tu.
Cumanya dalam sistem perbankan Islam ini dia asset base ataupun asset back. Sampai is asset back, sampai is asset base. Jadi money yang created tu tidak akan begitu jauh berbeza daripada realiti ekonomi. Tak macam sistem konvensional yang mana yang sekarang ni kita lihat money created terlalu jauh nilainya daripada apa yang berlaku dalam real ekonomi, dalam sektor ekonomi. Sebagai contoh foreign exchange foreign exchange. Foreign exchange ni guna untuk apa? Kita guna foreign exchange ni untuk facilitate international trade. So maksudnya kita boleh berdagang dengan negara-negara luar, dan foreign exchange ni membantu kita untuk membayar perdagangan ni dengan mata wang yang berbeza-beza. Tetapi perdagangan mata wang yang ada sekarang ini sekurang-kurangnya 70 kali ganda daripada perdagangan yang sebenar. Daripada 70 $70 yang diniagakan dalam foreign exchange, hanya $1 je yang benar-benar untuk facilitate international trade. Yang 69 lagi semuanya spekulasi. Jadi spekulasi dalam sistem perbankan Islam dalam konteks ini akan dapat diminimalkan sebab setiap transaksi itu ada link dengan real asset. Sebagai contoh, kalau kita nak jual rumah ke, jual kereta ke, so bank akan beli dan jual balik. So ada je link ataupun hubungan di antara transaksi kewangan dan juga physical real economy, ekonomi yang fizikal. Itu sajalah yang mampu sistem ekonomi, sistem kewangan Islam kekalkan. Tetapi implikasi daripada aspek money creation itu masih ada. Jadi salah satu masalahnya ialah walaupun kita telah berjaya untuk mengislamkan produk-produk kewangan ini, tetapi selagi mana produk-produk kewangan ini secara dengan peratus yang begitu tinggi ini masih bersifat debt instrument, maka dia akan tidak membawa kepada penyelesaian secara total kepada masalah riba itu sendiri. Saya ada banyak masa ke? Boleh, silakan lagi. Tak ada, saya nak tak nak ayam masa. Tak nak banyak masa. Tak nak banyak masa. Lagi 15 minit lagi. 15 minit lagi. Okey. Mungkin saya tak sentuh banyak perkara. Sebenarnya banyak perkara yang boleh disentuh, tapi sebab kelemahan saya sendiri, saya tak dapat untuk menyentuhnya dengan baik. Tetapi mungkin kalau daripada Q&A session, daripada sesi perbincangan, mungkin kita akan dapat bincangkan perkara-perkara yang lain dan juga isu-isu yang saya kata tadi mungkin akan timbul. Tetapi yang saya nak ketengahkan sebagai conclusionnya ialah jauh lagi perjalanan kita untuk kita nak capai sistem ekonomi Islam ataupun sistem kewangan Islam ini secara ideal yang kita mahu. Jauh lagi. Dan satu cabaran besar ialah untuk mengetengahkan institusi-institusi ini, contohnya institusi zakat dan institusi wakaf dan sebagainya, yang boleh membantu kita untuk mencapai objektif kita dalam sistem ekonomi Islam, iaitu untuk mencapai konsep falah secara individunya, iaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan juga konsep maslahah dalam konteks keseluruhan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Seorang pengkritik ekonomi Islam, Timo Kurat, dia mengatakan bahawa sistem